اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian Sirah An-Nabawiyah yang merupakan sumber yang kedua yang paling asas di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Sirah Nabawiyah juga menggambarkan bagaimana perjalanan penurunan Al-Quran daripada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan daripada Nabi kepada para sahabat. Jadi sebenarnya sirah itu adalah mengisahkan bagaimana proses perjalanan penyampaian Al-Quran. Bermula daripada Allah kepada Jibril, kepada Nabi, kemudian kepada para sahabat, seterusnya kepada kita semua. Jadi kita masih bawah tajuk dakwah peringkat rahsia. Dakwah as-sirriyah. Seingat saya kita sampai muka surat 141 kan? Betul ke? Muka surat 141. Betul ke? Boleh bagi feedback. Boleh tulis respon. Muka surat 141. Kisah Islamnya jin. Betul. Okey. 141. Islamnya jin. Kalau ikut susunan tajuk ni, maknanya Islam, jin masuk Islam di peringkat dakwah dalam tempoh rahsia. Dan kata ahli sirah, jin masuk Islam ni bersama Nabi berlaku beberapa kali. Ini adalah yang pertama, Islamnya jin. Okey, kita baca. Kata penulis buku ini, Dr. Akram Dia Al-Umari, Islamnya jin. Muhammad SAW diutuskan untuk dua alam, alam jin dan manusia. Jadi Muhammad ni, Nabi kita SAW diutuskan untuk dua alam, jin dan manusia. Dalilnya ialah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak pernah kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada al-alamin, untuk sekalian alam. Jadi untuk sekalian alam ni, kata ulama, ia adalah merangkumi dua jenis makhluk, iaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Sebab itulah tidak ada rasul ataupun nabi daripada kalangan jin. Tidak ada rasul ataupun nabi daripada kalangan jin. Semua para rasul dan semua para nabi adalah daripada kalangan manusia. Okey. Jadi ada dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Okey. Muhammad SAW diutuskan untuk dua alam, alam jin dan manusia. Dan makhluk yang dipertanggungjawabkan, yang ditaklifkan oleh Allah untuk beribadat kepadanya juga adalah dua jenis makhluk ini,
iaitu jin dan manusia. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan kedua-dua itu tujuannya ialah untuk ya'budun, untuk mereka beribadat kepadaku. Okey. Dan jin ni ada jin yang Islam dan ada jin yang bukan Islam. Ada satu hadis Nabi kata jin ada 3 jenis. Pertama, jin yang berupa anjing dan ular. Yang kedua, jin yang berupa angin yang laju. Dan yang ketiga, jin yang dipertanggungjawabkan seperti manusia, iaitu sifat jin yang ketiga ini sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia bernikah, dia beranak pinak dan dia ada tanggungjawab. Wajib salat, wajib puasa, wajib belajar Al-Quran, wajib tadabbur dan sebagainya. Okey. Jadi kata penulis, Muhammad SAW diutuskan untuk 2 alam, alam jin dan manusia. Jin pada asalnya merupakan makhluk yang tersembunyi. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, Allah kata, kamu tidak nampak jin, tapi jin akan nampak kamu. Boleh buka surah Al-A'raf, cuba tengok. Muka ayat 27, surah Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Janganlah syaitan itu memfitnah engkau, menipu daya engkau. Sebagaimana akhraja abawaikum, sebagaimana syaitan ataupun iblis telah berjaya menipu 2 ibu bapa kamu sampai dia mengeluarkan dengan izin Allah, mengeluarkan 2 ibu bapa kamu Adam dan Hawa minal jannah, daripada syurga. Dan yanzi'u anhuma libasahuma, sampai tahap menanggalkan pakaian kedua-dua ibu bapa kamu Adam dan Hawa, liyuriyahuma sawatihima, yang akhirnya menampakkan aurat kedua-duanya. Kemudian Allah beritahu, innahu yarakum, sesungguhnya syaitan itu yarakum, melihat kamu. Dia nampak kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah jin semua nampak kamu. Tetapi min haitsu la tarawnahum, tetapi kamu tidak nampak mereka. Ini nas daripada Al-Quran. Allah sendiri berkata jin nampak kita dan kita yang tidak nampak jin. Jadi kecuali ada yang Allah izinkan nampak jin dalam bentuk asal, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melihat rupa jin yang asal. Tapi yang selain itu tidak ada. Cuma ada hadis yang mengatakan anjing bila dia menyalak, dia nampak jin, rupa jin yang asal. Begitu juga keldai. Keldai dia bila mengeluarkan suara, dia nampak rupa jin. Itu je yang dalil yang mengatakan yang boleh nampak jin. Adapun selain pada itu, ikut nas Al-Quran, tidak ada siapa yang boleh melihat jin. Bahkan kata Syekhul Islam, siapa yang mendakwa dia melihat jin rupa asal, dia adalah mukazzib. Dia adalah pendusta. Mungkin orang boleh melihat jin dalam rupa yang bukan asal, bukan yang ori. Macam jin berupa ular ataupun berupa anjing ke, mungkin dia boleh nampak, tapi bukan rupa jin yang asal. Okey. Jadi jin pada asalnya merupakan makhluk yang tersembunyi daripada pandangan mata manusia. Sekalipun demikian, mereka sanggup muncul dalam bentuk fizik dan muncul dalam berbagai bentuk. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada jin. Dan jin ni makan, minum sama dengan manusia. Apa makanan jin? Nabi sebut antara makanan jin ialah tulang. Tulang yang disebut nama Allah
Bila disembelih dia sebut nama Allah. Dan ada pendapat mengatakan jin Islam dia akan makan tulang yang disembelih dengan disebut nama Allah. Adapun tulang-tulang yang disembelih daripada binatang yang disembelih yang tidak disebut nama Allah, itu dimakan oleh jin yang bukan Islam. Begitu juga jin akan makan makanan yang kita makan. Sebagaimana Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis kan, sesiapa yang masuk rumah tidak baca bismillah, tidak baca doa, maka jin akan berkata pada kawan-kawannya dan sambil mengajak kawan-kawannya supaya datang ke rumah si fulan, yang mana tuan rumahnya masuk rumah tak baca doa, tak baca bismillah, dan bila makan pula juga tak baca bismillah. Maka jin berkata, syaitan berkata kepada kawan-kawannya, jom kita datang ke rumah ini, sebab di rumah ini ada makanan dan ada tempat tidur. Sebab apa? Puncanya tuan rumah tidak membaca bismillah ataupun doa sebelum masuk rumah dan sebelum makan. Dan sebaliknya, bila penghuni rumah tu masuk rumah baca doa, baca bismillah, dan nak makan pun baca bismillah, jin juga akan berkata sebaliknya kepada kawan-kawannya, hari ini tidak ada makanan di rumah ini dan tidak ada tempat tinggal. Okey. Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahawa sekelompok jin melihat Rasulullah SAW di sebuah tempat bernama Nakhlah, iaitu ketika sedang menuju ke pasar Uqaz. Ada riwayat mengatakan Nabi balik daripada Taif, kemudian sampai satu lembah yang ada pokok kurma. Nakhlah tu pokok kurma, dan tak jauh daripada pasar Uqaz. Di zaman jahiliah ni ada beberapa pasar yang terkenal. Macam kita pasar Borong Selayang. Di Mekah dia ada pasar. Salah satu pasar yang terkenal ialah namanya Pasar Uqaz, yang terletak antara perjalanan daripada Mekah ke Taif. Dia lebih dekat kepada Mekah daripada Taif. Di saat itu, ada satu hal yang membuat jin terhalang sehingga tidak bisa mencari informasi daripada langit. Maka mereka menuju bumi mencari penyebabnya. Apa maksud ni? Jin sebelum turun wahyu Al-Quran, mereka cuba pergi ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Tetapi bila turunnya wahyu Al-Quran, mereka pergi lagi ke langit, tiba-tiba ada halangan. Bahkan mereka bukan setakat dihalang, tapi mereka dibaling dengan syuhuba. Syuhuba ni makna apa nama? Meteor. Orang Melayu kata taik bintang. Taik bintang kan, tapi tak senonoh lah. Sebab salah satu fungsi bintang untuk apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wal ja'alna rujuman lisyayatin. Bintang tu selain pada sebagai perhiasan, dia juga sebagai rujuman, alat untuk merejam syaitan. Bila tu bintang digunakan untuk merejam syaitan? Bila syaitan cuba mencuri dengar wahyu. Kita boleh tengok surah Jin. Allah sebut kisah ni dalam surah Al-Jin. Buka surah Jin ayat yang ke-8. Surah Jin ayat yang ke-8. Apa maksud dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata apa? Wa anna lamasna as-samaa'a. Dan sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita di langit. Berita apa ni? Wahyu lah. Itu menunjukkan Allah ada di atas, bukan di bawah. Sebab wahyu datang daripada Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, tak payahlah jin pergi ke langit. Jin pergi je merata-rata tempat kan, Bukit Jelutong ke Shah Alam ke. Jadi jin berusaha mencari berita di langit. Lalu kami dapati syaitan yang berkata ni. Dia cerita balik setelah dia beriman. Ini dia cerita zaman jahiliah dia. Dulu kami selalu pergi ke langit mencari berita, iaitu wahyu.
Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat. Pengawal-pengawal yang sangat kuat. Kawalannya dengan rejaman. Rejaman daripada api yang menyala. Itu daripada bintang lah tu. Di balik meteor tu keluar api untuk merejam syaitan. Syadid harasan, pengawal yang ketat, wasyuhubah, meteor. Kemudian ayat ke-9 Allah kata, wa anna kunna, ini cerita. Tadi dia cerita apa? Ketika turun Al-Quran. Tapi dia cerita sebelum Quran, kitab-kitab lain yang Allah turunkan wahyu, apa keadaannya? Wa anna kunna naq'udu, sebelum ni kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit. Dia ada RNR. Jadi dia kata dulu sebelum turun Al-Quran, kami sentiasa pergi ke langit dan duduk di RNR. Untuk apa ni? Untuk mendengar percakapan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Maka sekarang, itu cerita dulu. Dulu kami dengar dan tak kena baling. Sekarang bila turun Al-Quran, kami kena baling dan tak boleh mendengar. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar? Faman yastami'il an, siapa yang cuba mendengar sekarang bila turun Al-Quran, yajid lahu shihabar rasada. Orang jin itu akan dapati shihaba. Shihaba makna meteor yang akan merejamnya. Boleh? Jadi setelah zaman turun Al-Quran, jin dapati keadaan dah berubah. Apa sebab ni? Kenapa tak macam dulu? Dulu lancar je. Lepas tu apa berlaku? Dia pun turun ke bumi bagi laporan pada bos dia. Bos dia tanya, kenapa kamu turun? Apa dah berlaku? Kami dah naik ke langit tapi kami dapati ada pengawal yang sangat ketat dan kami pula direjam. Kami tak tahu apa sebab berlaku. Kemudian ayat yang ke-10. Dia kata apa? Wa anna la nadri. Wa anna la nadri. Sesungguhnya apa yang berlaku tu kami tak tahu. Asyarrun urida bima fil ardi. Adakah kejahatan yang dikehendaki kepada penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Tuhan nak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Maksud apa? Kami tak tahu apa yang berlaku sebenar. Adakah sebab kami dihalau daripada mendengar tu, makna nak berlaku benda yang baik ataupun benda buruk kepada penduduk di bumi. Okey. Lepas tu dia turun, cari-cari tu dia kata, okey sekarang bos dia kata, kamu pergilah cari mana pelusuk bumi dan cari sebab kenapa sekarang terhalang daripada mendengar wahyu. Inilah bila dia berjalan-berjalan, jumpa Nabi. Dekat apa ni? Pasar Ukas. Dan ketika itu ada riwayat mengatakan Nabi solat Isya. Ada riwayat mengatakan Nabi solat subuh. Tapi bukan solat subuh yang sebagaimana kita solat sekarang lah. Sebab solat yang 5 waktu tu masa tu belum difardukan. Okey. Kemudian kita sambung. Di saat itu ada satu hal yang membuat jin terhalang sehingga tidak bisa mencari informasi daripada langit. Maka mereka menuju bumi mencari penyebabnya. Mereka pun mendengar Rasulullah SAW yang sedang mengimami salat subuh beserta para sahabatnya. Akhirnya mereka pun beriman dan kembali kepada kaumnya. Seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kami pun lalu beriman kepadanya dan tidak sama sekali mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Okey, cuba kita tengok surah Jin. Kita tengok balik surah Jin daripada ayat 1. Yalah, jin yang sama ni. Tapi ada dalam tafsir mengatakan bilangan mereka ada kata 7 orang. Bukan 7 orang lah, 7 jin. Ada mengatakan 9. Tapi itu riwayat tak sahih. Berapa kumpulan yang beriman ni tak disebut. Tidak ada dalil yang sahih. Okey. Kita tengok kepada surah Jin ayat pertama.
Qul, katalah. Masa ni mereka mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa ni Nabi sedar tak? Nabi sedar tak? Dan Nabi tahu tak ada kumpulan jin sedang mendengar? Apa dia? Tak tahu. Ini bukti juga menunjukkan bahawa Nabi sebagai manusia tak nampak jin. Sedangkan jin duduk sebelah aja. Jin duduk sebelah tapi Nabi tak tahu. Apa bukti Nabi tak tahu? Turun ayat pertama ni. Allah kata apa? Qul, katalah wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, apa dia? Uhiya, telah diwahyukan kepada aku. Telah diceritakan kepada aku oleh Allah bahawa annaustama'a nafarum, bahawa telah mendengar sekumpulan daripada jin. Mana Nabi tak tahulah. Bila Nabi tahu? Bila turun ayat ni. Allah yang beritahu. Okey, Muhammad sekarang beritahu umat kamu. Apa dia? Sebenarnya telah diwahyukan kepada aku bahawa ada sekumpulan jin telah mendengar. Makna benda tu dah berlakulah. Sekumpulan jin mendengar, istama'a. Istama'a beza tak dengan sami'a? Beza tak? Apa beza dia? Dia macam ni. Kalau perkataan ghafara, mana apa? Ampun. Ampun. Tapi kalau tambah huruf depan, alif sin ta, istaghfara. Makna apa? Minta. Jadi alif sin ta makna minta. Jadi kalau ghafara, itu untuk Allah. Allah mengampunkan. Tapi kalau tambah alif sin ta, istaghfara, itu untuk kita. Iaitu kita minta ampun. Okey, kalau sami'ah, dia dengar. Tapi kalau tambah alif sin ta kat depan, istama'a. Makna apa? Minta dengar. Itu beza tu bahasa. Makna apa tu? Jin ni betul-betul nak mendengar. Dia macam ada usaha, ada kesungguhan untuk mendengar. Maka sebab itulah bila dia dengar, nanti dalam surah Al-Ahqaf Allah kata, bila mereka dengar je, mereka beritahu pada kawan-kawan semua diam. Kenapa? Sebab niat dia untuk berusaha mendengar. Maka dia tak akan main-main. Dia akan fokus betul-betul. Itu makna istama'ah. Ini adalah punca sebab jin mendapat hidayat Allah. Sebab itulah kata ulama, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, siapa yang membaca Al-Quran dan tadabbur, betul-betul niat taliban lil hidayah, betul-betul niat untuk mencari hidayah, pasti dia akan dapat. Pasti akan dapat. Bahkan kata ulama, hidayah ni, dia tengok siapa yang betul nak. Kalau orang tu betul-betul nak, hidayah akan pergi pada dia, walaupun dia di dalam hutan sorang-sorang. Kalau orang tu nak. Tapi kalau orang tu tak nak, hidayah ni duduk sebelah pun tak masuk. Kadang-kadang duduk dalam kelas agama pun, dia tak nak. Dia datang je, tapi tak ikhlas. Hidayah tak akan masuk. Kadang-kadang orang belajar 30 tahun, tak berubah apa-apa. Hidayah dah sebelah dia. Sebab apa tak masuk? Sebab dia tak nak, dia tak ikhlas. Tengok tukang sihir Firaun kan. Betul-betul nak Allah bagi. Walaupun dalam suasana jahiliah. Walaupun di hadapan Firaun yang sangat-sangat zalim. Walaupun risikonya sangat-sangat bahaya. Tapi sebab dia nak, Allah masukkan hidayah. Asiah isteri Firaun pun sama kan. Isteri seorang pemerintah yang zalim. Dan dia apa saja dia nak, semua dapat. Tapi dia nak hidayah, Allah bagi hidayah. Walaupun dalam istana Firaun. Begitulah jin. Jadi pengajaran untuk kita, ikhlaskan hati untuk dapat hidayah Allah. Bukan nak belajar sahaja, bukan nak tambah maklumat sahaja, bukan nak penuh masa kosong. Kalau itulah tujuan, 20 tahun pun tak akan mengubah apa-apa. Tengok jin, betul-betul ikhlas, istama'ah, apa berlaku? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka kata apa? Sesungguhnya kami telah mendengar Quran ajaba. Quran yang ajaba di mana? Menakjubkan. Apa maksud dia? Hebat. Ialah apa maksud hebat? Apa yang dimaksudkan oleh jin yang menakjubkan?
Kenapa tak pernah dengar? Dia mana benda yang menakjubkan. Kita kalau tengok satu benda, kita kata, oh hebatnya. Mana kita pernah dengar tak sebelum tu? Tak pernah tengok kan? Itu dia panggil benda yang menakjubkan. Bila dengar je, bila tengok terkejut. Jadi jin tak pernah dengar Al-Quran. Yang biasa dengar apa dia? Kata-kata jin, kata-kata manusia. Jadi benda tu biasa. Tiba-tiba dia dengar Quran. Ni tak pernah dengar. Dan bukan kata-kata manusia. Bukan kata-kata jin. Dia satu perkataan yang sangat menakjubkan. Sebenarnya itulah kesan Quran yang pertama yang masuk dalam hati. Dia rasa satu benda yang luar biasa. Sebab dia daripada pencipta. Tapi kalau kita dengar Quran rasa macam biasa je, mana tak masuk dalam hati lah tu. Yang lagi teruk apa dia? Baca Facebook segar. Tutup je, buka Quran, mengantuk. Itu lagi bahaya tu. Dengar kata-kata pencipta, terus tertidur. Mana hati dia dah mati. Jin dengan malaikat dia boleh bersama macam satu ni. Boleh berinteraksi maksudnya ataupun Tak disebut dalam Quran dan tak disebut dalam hadis lah. Satu. Yang kedua, kita tengok tugas masing-masing lah. Tugas malaikat apa dia? Allah, setiap malaikat ada tugas dia. Kalau menurunkan hujan, kan? Dia tak ada kaitan dengan tugas jin, kan? Kalau tugas dia menurunkan wahyu, tak ada kaitan dengan jin. Jadi berinteraksi ataupun tak, tengok tugas masing-masing lah, kan? Macam kita lah, kita tugas manusia apa dia? Menyembah Allah. Jadi apa kaitan nak interaksi dengan jin? Tapi boleh tak kita berdakwah pada jin? Kalau tujuan nak berdakwah, boleh. Boleh. Ada tak orang, ini Nabi kan? Nabi baca Quran, secara tak langsung sebenarnya Nabi berdakwah walaupun Nabi tak sedar. Sebab asas dakwah ialah Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, orang dengar. Kita tak tahu orang dengar. Tapi dia dengar, dia faham. Menyebabkan dia dapat hidayat. Jadi ada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Syekhul Islam, bahkan bekas Mufti Saudi bin Baz, dia menceritakan pengalaman mereka sendiri pernah mengislamkan jin. Ada satu kisah tu, jin masuk badan seorang wanita. Kemudian dia bercakap suara lain lah, macam biasalah kena rasukkan. Itu ulama sepakat jin boleh masuk dalam badan manusia dan mengubah suara kita dan sebagainya. Kemudian kata bin Baz, ada seorang lelaki syekh merawat wanita ni. Dia berinteraksi dengan jin, tapi tak nampak, bercakap je. Kemudian syekh ni sambil merawat wanita ni sambil dia berdakwah pada jin. Akhirnya jin tu bersetuju untuk masuk Islam. Kemudian Syekh bin Baz kata, okey, boleh tak bawa wanita ni dengan keluarga dia semua ke masjid dan bawa juga pelajar-pelajar supaya pelajar melihat ataupun mendengar. Jadi Syekh bin Baz pun bercakap dengan jin tu, kamu nak tak masuk Islam? Nak. Setelah didakwah oleh Syekh yang merawat dia tadi. Okey, maka kalau nak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Dia pun ikut Syekh bin Baz. Itu betul-betul berlakulah. Dan dia bukan orang pertama. Imam Ahmad bin Hanbal pun ada cerita dia yang mengislamkan jin. Okey, jadi kalau ada orang kata si fulan mengislamkan jin, jangan tolak terus. Dan jangan terima terus. Takut kadang-kadang dia menipukan. Yang dia islamkan bukan jin tu, tapi jin Syamsuddin. Okey. Tengok kesan Quran tu. Pertama, jin rasa benda yang menakjubkan. Jadi kalau kita baca Quran, dengar Al-Quran, hafal Quran, tak rasa kagum apa-apa, maknanya kita ada something wrong lah. Memang ada masalah besar. Seolah kata-kata Allah tu tak ada nilai ataupun lebih teruk daripada kata-kata manusia. Kadang-kadang kita dengar syair manusia terpegun, kan? Kadang-kadang tengok drama menangis. Tapi bila baca Quran tak rasa apa-apa. Kemudian apa kata jin? Yahdi ila rusydi. Quran yang menakjubkan ini yahdi ila rusydi. Dia nak mengajak kepada petunjuk jelas. Jadi nampak aja Quran ni nak ajak pada apa? Nak ajak bukan untuk cinta dunia, bukan untuk dapat habuan dunia,
tapi nak mengajak kepada yang lebih mahal daripada dunia, iaitu ar-rusydi, petunjuk. Maka fa'amanna bi, kami pun beriman. Hanya sekali dengar, hanya satu perjumpaan, dan murabbi dia, guru dia Rasulullah tak sedar pun, tapi menyebabkan jin telah beriman, dan dia terus sedar. Bila beriman kena tolak yang lawan dia. Apa dah? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tak akan lagi mensyirikkan Allah. Jelas tak? Jelas tak Quran membezakan antara tauhid dengan syirik? Tapi sekarang berapa ramai yang belajar agama, yang baca Quran, tapi dalam baca Quran, dalam belajar agama ada juga syirik. Sebab apa? Betul tak? Pergi haji tapi syirik. Pergi umrah, puasa bulan Ramadan tapi syirik. Salat 5 waktu tapi syirik. Kenapa berlaku campur aduk tu? Sedangkan jin ni baru je dengar sekali Al-Quran, dah dapat bezakan yang mana tauhid, yang mana syirik. Terus dia bara'ah. Walaknya kami beriman, bara'ahnya kami tidak akan mensyirikkan. Jadi kenapa? Soalan dia, kenapa yang dah lama Islam, yang dah lama belajar agama, tapi kadang-kadang ada lagi unsur syirik? Kenapa? Boleh jawab ke? Ha? Tak ikhlas. Tapi macam mana jin ni kali pertama dengan Quran, terus beriman, terus menolak syirik? Sebab dia ambil Islam daripada sumber Al-Quran. Bila ambil sumber daripada Al-Quran, clear. Yang mana tauhid, yang mana syirik, clear. Sebab tu Quran dipanggil apa? Salah satu nama Al-Furqan, iaitu yang membezakan antara hak dan batil. Tapi orang kita ni solat berpuluh tahun tapi syirik. Pergi haji, pergi umrah berkali-kali tapi syirik. Kenapa? Sebab Islam dia tidak diambil daripada sumber yang asal, yang ori. Dia ambil daripada mulut orang, mulut guru. Kadang-kadang guru pun ada unsur-unsur syirik. Mengajar agama tapi pergi ke kubur. Mengajar agama tapi bawa pelajar dia pergi ke Wali Songo. Okey, cuba buka satu lagi kisah jin, surah Al-Ahqaf ayat 29. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Muka surat 506. Kita tengok auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz sarafna, dan ingatlah ketika mana sarafna makna kami halalkan, kami palingkan, ilaika kepada engkau, iaitu Muhammad. Ini cerita tadi juga ni. Dalam keadaan Nabi Muhammad tak sedar pun, Allah telah arahkan, halalkan sekumpulan nafaran, sekumpulan minal jin, daripada jin, yastami'un al-Quran, daripada perkataan istama'a juga. Mereka betul-betul mendengar Al-Quran dengan penuh perhatian, dengan fokus. Itu makna yastami'una. Kemudian falamma hadaruhu, maka tatkala mereka telah menghadirinya, mereka ni makna ramailah. Ada kata 7, ada kata 9. Hadaruhu, mereka menghadiri untuk mendengar bacaan Nabi, maka mereka berkata qalu ansitu. Mereka berkata sesama mereka diam. Maksudnya apa ni? Beradab. Itu antara punca jin mendapat hidayah, iaitu mereka berakhlak, mereka beradab dengan Al-Quran. Ansitu, diam. Lepas tu beriman, ikut ayat yang kita baca tadi, surah Al-Jin. Kemudian lepas mereka beriman, apa mereka buat? Falamma qudiya, maka tatkala telah selesai,
Makna Nabi Muhammad dah habis baca, tak disebut baca surah apa dan berapa ayat. Tapi yang penting sekali dengar aja. Satu majlis sahaja. Dalam keadaan asalnya kufur, syirik kepada Allah, sekali dengar, satu majlis, terus mereka beriman. Dan lagi hebat ialah falamma qudiya, maka tatkala selesai mendengar bacaan, walau, mereka terus kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka, munziri, memberi peringatan. Makna apa tu? Kesan Al-Quran pertama, kata-kata Allah ni sangat mengagumkan sehingga mereka tak ada pilihan, mereka beriman. Kesan yang pertama. Kesan yang kedua Al-Quran ialah menjadikan orang yang beriman tu, menjadikan mereka tak boleh duduk diam. Mereka nak sampaikan. Sebab Quran sifatnya apa? Basyiran wa nazira. Sifat Quran basyiran wa nazira. Jadi bila Quran masuk dalam hati, dia nak pula nazir kepada orang. Dia nak pula basyir kepada orang. Itu kesan Al-Quran bila masuk ke dalam hati. Apa? Mungkin ada orang bertanyakan, macam mana kita nak sampai pada keluarga kita, pada sahabat kita yang baru nak kenal Islam? Ataupun kepada non-Muslim kan? Belajar daripada jin. Belajar daripada jin. Kita kadang-kadang kita bertanya tu setelah kita belajar 10 tahun. Tanya, dah belajar 10 tahun. Tapi Ustaz, macam mana saya nak berdakwah pada keluarga? Kan pelik kan? Jin ni baru belajar sekali, terus beriman, tak tanya dah. Tak tanya dah, macam mana nak sampaikan? Tengok apa jin sampaikan pada kaum mereka. Mesej pertama, jin yang baru je beriman kepada kaum mereka yang belum beriman. Tengok ayat 30. Qalu mereka berkata, ya kaum mana? Wahai kaum kami. Tengok bahasa tu, bahasa, cuba kita fikir, macam mana jin pertama kali dengar Al-Quran, dalam hanya satu majlis sahaja, mereka terus beriman. Kemudian iman mereka cukup jelas, sehingga mereka menolak semua unsur-unsur syirik kepada Allah. Kemudian mereka pula menyampaikan terus sampaikan dakwah yang mereka terima kepada kaum mereka, dan mereka pula berdakwah dengan bahasa yang lembut. Dari mana mereka belajar ni? Tengok dia guna apa perkataan? Ya kaum. Kenapa dia guna ya kaum mana? Mereka dah beriman, tapi kaum yang mereka nak seru belum beriman. Kan? Sepatut dia guna apa? Tak, sepatut jin yang dah Islam ni, bila nak berdakwah pada jin yang kafir, sepatut dia guna bahasa apa? Tak. Wahai jin kafir. Wahai jin kafir, kami dah beriman. Bahasa tu, bahasa dakwah ke bahasa hakim? Itu bahasa qadi tu. Bahasa qadi. Dan bahasa orang yang perasan. Jadi bahasa dia kata, ya kaum mana. Walaupun jin tu masih kafir, tapi dia tetap mengaku, kamu semua, kita semua adalah satu kaum. Bahasa pula ada ya, wahai. Wahai itu penting tu. Wahai adalah satu perkataan yang boleh menyentuh hati orang. Wahai anakku, wahai saudaraku kan. Jangan kita nak dakwah orang, hei, mari sini. Kamu nama apa? Mamat kah? Mari sini duduk sekejap. Tak ada wahai-wahai, tak ada. Wahai bajau laut kan. Okey. Inna sami'na, dia kata apa? Sesungguhnya kami telah mendengar kitaban, satu kitab. Mana sumber kami bukan mimpi. Jelas tak? Sumber kami bukan mimpi, bukan guru, kitaban. Yang unzila, yang telah diturunkan. Min ba'di Musa, selepas Musa. Mana jin ni tahu tak kisah Musa? Tahu. Dan kitab yang baru diturunkan selepas Musa ni apa sifatnya? Musaddiqan. Sifat Al-Quran membenarkan apa yang dahulu. Maksud apa tu? Apa maksud? Dia nak cerita pasal Quran. Kenapa jin ni kaitkan Quran dengan kitab Nabi Musa? Dan dia kata Quran ni hanya membenarkan apa yang kitab dahulu. Apa tujuan disebut tu?
Dah dengar kitab Musa yang dulu. Jadi yang datang ni mencerita membenarkan yang lepas. Yalah, apa mesejnya? Itu yang tersurat tu, yang tersiratnya apa? Secara umum, jin ni dah dengar kisah kitab-kitab dahulu kan? Dan mereka faham tak isi kitab tu apa dia? Mengajak kebaikan. Dan mereka akui tak? Akui. Jadi jinnya nak guna hujah. Kalau kamu setuju dengan kitab Taurat, jadi kitab yang baru ni tak bercanggah pun. Dia hanya membenarkan apa yang kitab dahulu. Makna apa? Ini senjata yang digunakan oleh jin Islam untuk berdakwah. Kalau kamu setuju dengan kitab tu, kamu kena setuju juga dengan kitab ni. Sebab kitab ni tak ada beza. Dia mengesahkan yang kitab dahulu. Nampak tak? Makna kalau kamu tak setuju dengan kitab yang baru, kamu juga makna tak setuju dengan kitab dulu. Kalau kamu mendakwa kamu beriman dengan kitab dulu, tiba-tiba tak beriman dengan kitab baru, makna dakwaan kamu dulu adalah bohong. Boleh? Jadi di situ kita boleh ambil strategi dakwah apa dia? Kita guna hujah orang untuk lawan dia. Hujah yang sama. Kamu beriman tak dengan Quran? Beriman kan? Biar dia mengaku dulu. Kita pun baca ayat Quran. Jangan tunggu baca ayat Quran. Beriman tak dengan Quran? Mestilah Ustaz, ini rukun iman. Saya hafal ni. Okey, saya nak baca ayat kan? Dia tak boleh tolak dah sebab dia mengaku tadi. Boleh? Itu strategi dakwah. Okey, kemudian kitab ni satu membenarkan yang kitab dahulu. Kemudian yahdi ilal haq. Dia hanya mengajak kepada yang benar. Tak ada yang jahat, tak ada yang buruk, semuanya benar. Wa ila tariqi mustaqim, dan mengajak kepada jalan yang lurus. Kemudian dakwah jin yang kedua, boleh belajar. Siapa-siapa nak jadi pendakwah. Siapa-siapa, semua kita wajib jadi pendakwah. Jadi kalau tak tahu nak berdakwah, belajar daripada jin. Belajar daripada jin ni. Kemudian jin kata apa? Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Sahutlah seruan. Seruan siapa ni? Da'i Allah. Orang yang mengajak pada Allah. Siapa? Tak seorang mesej kedua apa dah? Mesej pertama, sumber dakwah kita semua yang mengajak kepada kebaikan, jalan yang lurus. Mesej yang kedua, ikut Rasul. Kalau ikut Quran saja tak cukup. Ikut yang mengajak pada Allah. Kitab ni undang-undang. Contohnya siapa dah? Nabi Muhammad. Jadi jangan ajak pada kumpulan kita. Jangan ajak pada pendapat kita. Ajak pada Al-Quran. Kemudian caranya apa dah? Ajak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan dakwah lelaki dalam surah Yasin kan? Apa mesej dakwah lelaki dalam surah Yasin? Ittabi'u al-mursalin. Ikutlah para rasul. Jangan ikut aku. Jangan ikut kumpulan aku. Okey. Kemudian apa kata jin? Subhanallah. Ajibu da'i Allah. Sahutlah seruan Rasulullah yang mengajak kamu kepada Allah. Wa aminu bihi. Dan berimanlah kepada Allah. Sebab Allah pencipta kamu. Kemudian jin bagi tawaran. Dia manusia ni kalau tak ada tawaran, dia tak seronok kan? Jadi dakwah ni kena ada tawaran. Apa tawaran dakwah? Tengok apa dia? Yaghfir lakum min zunubikum. Dia akan mengampunkan dosa kamu dan wa yujirkum min azabin alim. Dan dia akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Makna apa tu? Apa mesej dakwah? Makna ajak manusia supaya ikatkan manusia dengan kehidupan akhirat. Sebab punca manusia tak beriman sebab tak beriman dengan hari akhirat kan. Ada kehidupan akhirat dan ada azab neraka. Dan semua tu kamu tak akan dapat keampunan dan tak akan dapat selamat daripada azab Allah kecuali kamu beriman dengan kitab Allah. Mesejnya jelas. Mesejnya jelas. Kemudian kata jin, wa man lam yujib, siapa yang tidak menyahut seruan Rasulullah, falaysa bimu'jizin fil ardi, dia sedikit pun tidak boleh melemahkan di atas muka bumi siapa saja. Walaysa lahu min dunihi, dan dia tidak ada selain daripada Allah daripada penolong-penolong. Tak ada satu penolong yang boleh menolongnya
selain daripada Allah. Bahkan ulaika fi dhalalim mubin. Itulah mereka yang dalam kesesatan yang nyata. Okey. Jelas Kita balik pada buku kita. Di saat itu mereka pun mendengar Rasulullah SAW yang sedang mengimami salat subuh beserta para sahabatnya. Akhirnya mereka beriman dan kembali kepada kaumnya. Ini antara faedah. Ini antara faedah kalau salat maghrib, isya, subuh baca kuat. Faedahnya apa? Supaya makmum dengar. Kenapa? Dalam ayat tu ada syifa. Dalam ayat tu ada hudan. Dalam ayat ada rahmat. Jadi bila makmum dengar, kalau dia faham, dia akan memandu makmum, akan merawat segala penyakit makmum. Tapi kalau makmum pun tak faham, batu imam pula hanya baca surah lazim je. Dan imam pula sendiri tak faham. Jadi akhirnya tak ada faedah lah. Tak ada hikmah tujuan baca kuat. Ada kesan tak Nabi baca kuat ni? Tengok sekumpulan orang. Dan di sini kita boleh tengok, dakwah ni boleh berlaku bila? Bila-bila masa dan bahkan Nabi tengah solat dan Nabi tak niat berdakwah pun. Subhanallah. Kesan apa tu? Macam mana jin boleh beriman? Adakah Nabi berdakwah? Bukan. Apa kesan dakwah yang menyebabkan jin beriman? Apa dia? Quran. Maknanya kena sampaikan Quran pada orang. Dan kena bagi mereka faham. Kalau bagi Quran je, suruh baca, suruh hafal, itu bukan dakwah. Jadi bagi sampaikan Quran walaupun satu ayat, sampai mereka faham. Kadang-kadang kita tengah solat, kadang-kadang kita tengah menghafal, orang mendengar, mungkin boleh menyentuh hatinya. Okey, kemudian, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, kami pun lalu beriman padanya dan tidak sama sekali mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Maka turunlah ayat Al-Quran ataupun Nabi atas Nabinya. Qul uhiya ilah, yang kita dah baca tadi. Yang dimaksudkan di sini adalah bahawa diwahyukan kepada beliau adalah ucapan jin tersebut. Dan Rasulullah SAW tidaklah melihat jin dalam peristiwa kali ini dan tidak membaca sesuatu pun pada mereka. Ya Allah, seronok Itu menunjukkan jangan kita rasa kita lebih bila kita berdakwah. Tapi orang akan terkesan bukan dengan sebab kita, tapi dengan sebab Quran tu. Kemudian diwahyukan kepada beliau berita tentang mereka. Mana pada peringkat awal Nabi tak tahu. Kemudian baru Allah beritahu Nabi. Sebuah riwayat yang mursal menyebut jumlah jin itu 9 orang, tapi tak sahih. Dan tidak benar bahawa mereka daripada golongan nasbain, iaitu jin yang suka menggoda. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW pernah diajak oleh jin di saat beliau sedang berkemah dengan para sahabat di luar kota Mekah. Ini peristiwa lain lah. Jadi ada ketika lain Nabi diajak oleh jin untuk apa ni? Untuk diberi tazkirah. Pergilah Rasulullah dengan mereka dan baginda membacakan pada jin itu ayat Al-Quran. Tazkirah je Al-Quran. Tazkirah je Al-Quran. Tak payahlah cakap berjela-jela setengah jam satu ayat Quran pun tak keluar. Itu bukan dakwah. Okey? Jadi kalau kita pendakwah, bersedialah untuk dijemput oleh jin untuk bagi tazkirah. Boleh buka grup jin. Kalau jin jemput kita bagi tazkirah, kita pergi tak? Dengar-dengar bisikan, Ustaz, boleh tak datang tempat kami bagi tazkirah? Pukul 10 malam. Pergi tak? Kami daripada kumpulan jin Bukit Jelutong. Kemudian Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya bekas-bekas mereka dan bekas apinya. Bila Nabi terima jemputan jin dan Nabi baca Al-Quran, lepas tu mereka beredar. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi nampak kesan-kesan bekas jin tu. Jin tak nampak tapi kesan dia, bekasnya dan juga bekas api. Kenapa bekas api? Sebab jin dibuat daripada api.
Asy-Sya'bi menjelaskan bahawa mereka itu adalah utusan jin Nasbain. Nasbain tu jin yang suka menggoda lah. Tak nampak. Yang dalam peristiwa ni tak nampak. Sahabat dengar. Sahabat mendengar. Dalam hadis ni tak disebut sahabat mendengar. Dia interaksi berlaku antara Nabi dengan jin. Jadi saya nasihatkan, jangan berdakwah lagi pada jin. Sebab Allah kata apa? Wa anzir ashirataka al-aqrabi, lepas ni. Dakwah dulu pada keluarga kamu yang terdekat. Keluarga kamu sepupu tak dakwah, jin pula yang duduk jauh. Jin bertendang, pergi berdakwah pula. Okey, habis ya. Kemudian kita masuk tajuk permulaan dakwah jahriyah. Okey, sebelum masuk permulaan dakwah jahriyah, saya nak sebut kesan-kesan dan hasil dakwah Nabi di peringkat Syria selama 3 tahun. Apa hasilnya? Sebab kalau belajar saja kita tak tahu hasil, kita tak nampak kehebatan Nabi. Okey. Saya kutip daripada buku yang lain. Ikut penulis ni, dia kata Islam tersebar sampai ke Madinah, kemudian merebak lagi sampai ke Syam, sampai ke Iraq, sampai ke Yaman kan. Sebenarnya penggerak utamanya siapa? Tonggaknya. Ataupun dipanggil apa? Golongan teras. Kan? Golongan teras. Tonggaknya siapa ni? Yang sampai Islam boleh pergi sampai ke Madinah, dan penduduk Madinah hampir semua beriman. Tersebar pula ke Syam, ke Iraq, ke Yaman, ke Mesir, ke Afrika. Tonggaknya apa? Sahabat yang mana? Ni, sahabat yang golongan dalam tempoh rahsia ni. Ini yang golongan yang betul-betul dipanggil batu pejal. Jadi macam mana Nabi boleh membentuk mereka ni? Yang tak ramai pun, peringkat awal lebih kurang 40 orang, 50 orang je. Tapi golongan inilah yang menggerakkan yang lain supaya Islam tersebar. Kalau tak ada golongan teras ni, golongan 40-50 orang ni, Islam mungkin tak bertahan, mungkin tak tersebar. Okey, pertama, rahsia dia ialah kehebatan murabbi. Kehebatan murabbi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan Nabi SAW sebagai murabbi kepada mereka. Apa kelebihan Nabi? Sehingga sahabat dengar aja, sami'na wa ata'na. Nabi kata Nabi kata berdakwah secara terang, walaupun risiko mati ke, terus mereka berdakwah. Sedikit pun tidak mereka ragu-ragu. Pertama, kelebihannya ialah akhlak Nabi. Jadi Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul, Nabi adalah satu manusia yang paling berakhlak. Jadi orang Mekah, khususnya sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, sebelum datang Al-Quran pun, mereka sangat-sangat suka dan cinta pada Rasulullah. Peribadi Rasulullah menyebabkan orang suka, orang cinta. Itu benda yang paling asas sekali. Jadi sebab tu kalau nak jadi pendakwah yang berkesan, akhlak. Jangan buat lain, tapi cakap lain, buat lain kan. Maklumat pun tak betul. Jadi sebab Nabi ni akhlak yang paling hebat, yang terbaik, hati sahabat dah memang dah yakin pada Nabi, maka digabung pula dengan wahyu. Digabung pula dengan sifat kenabian, sifat kerasulan. Itu lagi menjadi kekuatan kepada sahabat untuk sami'na wa ata'na tanpa ragu-ragu. Sebab kepercayaan, keyakinan yang bulat kepada Nabi. Itu satu. Yang kedua, Nabi sentiasa bersama mereka, memberi tarbiyah, memberi tazkirah sepanjang masa. Nabi tak pernah tinggal para sahabat. Itu penting itu. Penting perjumpaan antara murabbi dengan anak murid.
kita sekarang online tapi sebenarnya kita jumpa ni. Online kita pun sebenar kita jumpa dan berlaku interaksi. Sebab tu kisah Ghulamud Dakwah kan. Kekuatan Ghulamud Dakwah apa dia? Murabbi dia. Murabbi dia jumpa dia, bagi semangat pada dia, bagi peringatan pada dia, bagi motivasi pada dia. Dia bukan jarak jauh ni, jumpa terus. Jadi pengajarannya ialah kalau kita nak didik anak, nak didik pelajar, kita sendiri duduk bersama mereka. Jangan hantar surat, jangan WhatsApp je. Sebab itulah kadang-kadang anak kita tak menjadi. Sebab apa? Sebab kita didik daripada jauh. Dia duduk asrama, kan duduk tempat lain. Sebab tu anak-anak yang terbaiknya kita didik di rumah kita, depan mata kita. Biar kita duduk dengan dia sendiri. Okey. Dia kata penulis ni, dan yang ketiga lah kelebihan syakhsiah Nabi yang memberi kesan kepada kumpulan awal dalam dakwah Syariah, iaitu kebijaksanaan Nabi memilih anasir-anasir ataupun unsur-unsur yang memang ada potensi untuk memikul kerja dakwah. Nabi bukan pilih rambang-rambang ni. Pilih siapa-siapa tepi jalan ke, siapa-siapa yang kat pasar ke, tak. Nabi pilih orang tertentu. Macam Ali, macam Abu Bakar, macam Osman, macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua tu adalah anasir-anasir yang terpilih. Yang Nabi kenal mereka dan Nabi tahu latar belakang mereka. Dan Nabi tahu mereka ni kalau diberi amanah akan menjalankan amanah dengan cara yang terbaik. Sebab tu kita bila nak mendidik kena kalau nak mengajar umum, siapa-siapa boleh masuk. Tapi kalau nak latih sebagai pendakwah kena buat pilihan, kena tapis. Kalau jenis lembek, jenis susah nak faham, cakap 5 kali baru faham, lepas tu kali ke-6 tak faham balik, kan? Itu tak layak. Jadi kena ada unsur proses pemilihan. Okey. Kemudian yang keempatnya, kekuatan kumpulan yang pertama ni ialah sumber yang mereka dapat ialah 100% Al-Quran. Nabi kontrol, Nabi kawal betul-betul. Mereka jangan terima apa-apa kecuali Quran. Jumpa je, kalau kita usrah lah, jumpa je Nabi bagi Quran. Jumpa je bagi Nabi bagi Quran. Tak ada benda-benda yang lain, unsur-unsur yang selain daripada Quran masuk dalam kepala mereka ni. Dan di sini pengajarannya apa? Macam mana orang yang hanya belajar Quran tapi boleh memimpin dunia. Nabi nak latih mereka ni bukan untuk jadi ketua kampung ni. Bukan untuk buka kedai runcit. Bukan untuk buka syarikat perniagaan. Tak. Nabi latih dia orang ni, peringkat awal rahsia ni, untuk memimpin dunia. Jadi cara nak melatih orang supaya layak memimpin dunia, menjadi pemimpin terbaik ialah masuk Quran sahaja. Jangan masuk benda lain. Sebab cara kita berfikir lain kan. Oh, belajar Quran saja, matematik tak tahu, sains tak tahu. Akhir sekali apa berlaku? Bila berfikir macam tu, akhir sekali apa berlaku? Yang ditinggalkan apa? Quran. Betul kan? Tak boleh ni, Ustaz. Kalau tak pandai matematik, tak pandai sains, macam mana nak uruskan dunia? Akhirnya, dia pergi belajar matematik, belajar sains, belajar geografi, belajar medik, akhirnya Quran duduk kat mana? Akhir sekali bukan setakat tak mampu memimpin dunia, kadang-kadang rumah tangga pun hancur. Kan? Kadang-kadang anak pun terabai. Tapi macam-macam ilmu dia belajar. Itu bahaya tu. Bukan makna, jangan salah faham, bukan makna tak perlu belajar matematik, bukan tak perlu belajar akademik, tak. Tapi asasnya masuk Quran, masuk Quran. Bila masuk Quran, subhanallah, orang bila faham Al-Quran, dia kenal Allah, dia jelas matlamat hidup, dia tak akan sesat walaupun tak ada ilmu matematik. Sebab apa? Dia kenal siapa? Tuhan, pencipta alam. Jadi benda yang selain pada tu terlalu kecil bila dia dapat kenal Allah dan dia mentauhidkan Allah. Jadi saya sarankan ibu-ibu yang mendengar pelajar-pelajar online ni, pelajar-pelajar tadabbur, gunalah apa yang kita belajar daripada tadabbur dan juga sirah
untuk didik anak kita masuk ke Al-Quran. Kalau boleh benda-benda lain tu biar dulu. Bukan tak nak belajar langsung, tapi fokus pada Al-Quran. Sebab kalau kita belajar, ajar anak kita Quran, lepas tu dalam masa yang sama kita ajar matematik. Dan juga masa yang sama ajar sains. Akhirnya bercelaru fikiran dia. Akhirnya Quran tak betul-betul masuk. Sebab ada matematik, besok kena buat matematik, besok kena belajar, akhirnya sekali Quran yang betul-betul tak masuk. Buktinya, inilah golongan yang pertama yang Nabi didik, tak ada apa-apa, malaikat Al-Quran saja masuk dalam hati mereka. Kita pun dah belajarkan, Quran itu adalah, Allah kata apa, dalam surah Al-Isra' kan? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini akan menunjukkan kepada yang aqwam. Apa makna aqwam? Yang terbaik, yang paling lurus, yang paling cantik, yang paling akhlak paling cantik, pendidikan paling smart. Apalagi ekonomi paling telus, pemerintahan paling adil. Apa? Quran je. Kamu hebat macam mana ilmu, tanpa Al-Quran akan hancur. Tak mungkin jadi terbaik. Quran saja yang akan menjadikan kamu terbaik dalam semua aspek kehidupan. Okey, kemudian tempat pendidikan. Tadi sumbernya ataupun silibusnya Quran. Yang kedua, tempat. Di mana universiti yang Nabi bentuk generasi pertama ni dalam tempoh dakwah rahsia? Di mana universiti ataupun di mana sekolahnya? Kita dah sebutkan sebelum ni. Di mana? Kat rumah siapa? Jadi rumah tu biasa sangat. Tak ada apa-apa alat kemudahan belajar. Internet tak ada, whiteboard tak ada. Tapi akhirnya boleh melahirkan pemimpin dunia yang tak mungkin berulang sampai kiamat. Hebat, hebat. Jadi pengajarannya apa? Untuk melahirkan manusia yang hebat, yang terbaik di sisi Allah, sebenarnya tak perlu tempat yang canggih. Tak perlu kelengkapan yang hebat. Tak perlu kos yang tinggi. Hanya perlu Quran. Walaupun tempat terlalu dhaif. Begitu juga ghulamud dakwah. Ghulamud dakwah dia belajar jadi ghulam yang hebat kan. Sampai kerana dia hampir semua orang beriman. Di mana tempat dia belajar? Pokok tepi jalan. Dengan rahib kan. Ya Allah. Tapi cara kita berfikir sangat-sangat berbeza. Bahkan bercanggah dengan apa yang Nabi buat. Kita berfikir pada nak sekolah yang canggih. Sekolah yang asrama penuh. Tapi Quran jauh. Okey, saya nak sebut tapi masa dah habis. Ciri-ciri generasi ataupun kumpulan awal yang Nabi bentuk dalam peringkat rahsia. Apa ciri-ciri keutamaan mereka? Allah sebut dalam surah, saya sebut sikit surah Al-Kahfi ayat 28. Ciri-ciri generasi awal yang Nabi bentuk dalam tempoh dakwah rahsia ni selama 3 tahun, ini ada ciri-ciri ni. Inilah kekuatan mereka, inilah sifat-sifat yang menjadikan mereka layak untuk memimpin dunia. Boleh buka surah Al-Kahfi ayat 28. Saya tak tolak sains, jangan salah faham. Saya tak tolak sains, jangan salah faham. Saya tak tolak geografi, saya pun belajar. Cuma saya nak beritahu hebatnya generasi pertama ni sebab Allah Nabi masuk ke Quran saja pada mereka. Dan akhirnya mereka layak memimpin dunia. Kita bila masuk macam-macam dalam kepala anak kita, akhirnya Quran tertinggal. Itu yang saya maksudkan. Dan biasanya kalau masuk macam-macam memang Quran dipinggirkan. Kalau masuk Quran dulu, jangan campur benda lain. Sampai betul-betul faham Al-Quran, kenal Tuhan, belajarlah matematik, belajarlah sains, belajarlah apa-apa ilmu, kecuali ilmu yang haram tu. Okey, jumpa. Allah kata apa? Wasbir nafsaka. Sabarlah, Allah perintah Nabi supaya sabar.
Sabarkan diri engkau. Ini ciri-ciri generasi awal, iaitu sabar. Sabarkan diri engkau bersama siapa? Ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bersama orang-orang yang sentiasa berdoa, beribadat kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Kenapa Allah suruh sabar? Kenapa Allah suruh Nabi sabar? Sebab generasi baru ni kadang-kadang ada kelemahan. Kadang-kadang dia rasa malas kan? Sebab baru. Kadang-kadang dia rasa taraddud, ragu-ragu pada arahan Allah kan? Jadi kamu sebagai murabbi kena sabar. Ini pengajaran untuk kita lah. Kalau kita nak didik pelajar, kita nak didik anak-anak, senjata paling utama sabar. Jangan cepat merajuk bila anak tak buat latihan, bila anak tak dengar cakap, terus kita pun merajuk 2 kali 5 dengan anak. Kita tak akan berjaya mendidik. Sebab tu Allah kata kepada Nabi, sabar. Duduklah bersama mereka. Dan generasi ini, ciri-ciri mereka apa dah? Mereka sentiasa beribadat pada Allah pagi dan petang. Ni, generasi yang 3 tahun rahsia ni, sifat mereka, ciri-ciri mereka apa dah? Sentiasa beribadat pada Allah pagi dan petang. Subhanallah. Baru je terima Al-Quran. Baru je belajar daripada Nabi. Tapi ciri mereka beribadat pada Allah pagi dan petang. Berapa ramai yang belajar agama, berapa ramai yang belajar tadabbur tapi masih lara dengan dunia. Kadang-kadang zikir pagi terlepas, kadang-kadang zikir petang terlepas. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri generasi awal ialah yuriduna wajhah. Mereka betul-betul ikhlas untuk mendapat redha Allah. Tak ada langsung dah dunia ke, nak dapat jawatan ke, nak hidup senang kat dunia, langsung tak ada dalam hati mereka. Semata-mata yuriduna wajhah. Sifat yang ketiga. Pertama sabar, yang kedua sentiasa beribadat pada Allah, yang ketiga betul-betul ikhlas, dan yang keempat as-sabat, teguh. Teguh ni konsisten. Apa dia? Wala ta'du aynaka adum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu condong tinggalkan mereka sebab nakkan dunia. Jadi ciri-ciri generasi yang awal ni ialah mereka langsung tidak ada cintakan dunia. Betul-betul mereka cintakan akhirat. Tapi jangan kita salah faham. Sahabat yang awal dididik oleh Nabi cinta akhirat. Adakah mereka tolak dunia? Tak. Mereka lah yang menegakkan dunia. Mereka lah yang menegakkan negara Islam di Madinah. Kemudian yang keempat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Ciri-ciri generasi awal yang dalam dakwah rahsia ni ialah mereka tak pernah mendengar ataupun tak pernah termakan hasutan orang yang hati mereka lalai daripada Allah. Ahli-ahli dunia kan. Kadang-kadang orang luar tu pujuk, alah tinggallah sekejap, jom kita berhibur. Tinggallah sekejap, kita fokus pada perniagaan. Mereka tidak dengar. Fokus mereka ialah akhirat. Fokus mereka ialah untuk menegakkan agama Allah dalam diri mereka, dalam keluarga mereka dan dalam masyarakat. Sebenarnya bila mereka buat kerja agama, sebenarnya dunia lagi cantik. Dunia lagi tersusun. Dunia lagi aman dan tenteram kalau penduduknya melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau manusia matlamat nak dunia, maka dunia akan lagi hancur, lagi huru-hara dan lagi banyak kerusakan berlaku. Sebab manusia tidak akan amanah. Sebab mereka meninggalkan agama. Okey. Itu kesimpulan. InsyaAllah tajuk akan datang kita masuk dakwah secara terang. Dakwah jahriyah, insyaAllah. Jadi cukup setakat tu. Kita tengok ada soalan. Kami Mahat Taufik Al-Hashimi dah hampir siap silibus seperti Ustaz maksudkan. Boleh hubungi kami, insya-Allah. Saya pun tak sabar nak pergi Mahat Taufik Al-Hashimi ni, Datuk. Tak sabar tunggu PKP habis.
Apa selibas yang utama untuk ajar Al-Quran kepada anak-anak sebelum ajar mereka pelajaran lain? Untuk ajar Al-Quran. Tak, untuk ajar Al-Quran tadabbur je. Tadabbur ayat demi ayat. Sebagaimana yang dibuat dalam grup ibu-ibu yang masuk dalam grup apa? Homeschool. Ghulam di homeschool. Mereka terapkan kefahaman ayat-ayat Al-Quran. Ayat demi ayat, surah demi surah kepada anak-anak. Bermula daripada surah Al-Alaq. Mengikut susunan penurunan. Jadi apa selibas Al-Quran? Tadabbur je. Tadabbur. Itu yang Nabi buat pada sahabat. Nabi tak ambil selibas yang lain. Nabi bagi ayat, Nabi tadabbur, sahabat faham dan sahabat amalkan. Kemudian bagi pula ayat yang lain. Bagaimana pandangan Ustaz jika kita mengajar anak Al-Quran dan tafsir dalam bahasa Melayu dan Inggeris untuk prepare dia berdakwah dalam 3 bahasa? Bagus, bagus. Tapi jangan sampai membebankan dia, kan? Nak belajar, nak faham Quran satu, lepas tu nak faham bahasa pula satu, kan? Takut jadi satu bebanan, akhirnya dia tak fokus pada pengajaran Al-Quran. Pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia boleh fokus, okey, tak ada masalah. Sebab bahasa tu penting. Bahasa adalah salah satu alat untuk kita berdakwah. Adakah jin Islam pun mengganggu manusia? Tak. Jin Islam mana boleh ganggu orang? Islam mengharamkan seseorang itu menyakiti orang lain. Bahkan Nabi kata, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Muslim yang sebenar ialah, iaitu, ini definisi orang Islam, iaitu orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan dia. Selamat daripada tangan dan lidahnya. Maka begitu juga jin. Bila jin masuk Islam, tak mungkin dia mengganggu kita. Sebab Islam mengajar dia supaya jangan menyakiti hati orang-orang yang sama-sama beriman. Sekiranya jin yang duduk dalam badan seseorang ini masih degil, tak mau keluar, tak ada. Hilang Jin ambil kok. Ada grup ke ibu-ibu? Tak. Dia jangan salah faham. Grup ni bukan untuk sediakan kelas kepada anak-anak kita, tak. Grup ni hanya mengumpulkan ibu-ibu yang nak mengajar anak-anak di rumah. Jadi masing-masing ibu-ibu di rumah menjadi guru kepada anak masing-masing. Bukan orang yang nak mengajar. Cuma dalam grup ini, masing-masing keluar pengalaman, pandangan, kongsi, bagaimana mereka mendidik anak masing-masing. Dan ada yang buat silibus, pakat-pakat kongsi. Itu je. Tapi akhirnya, ibu masing-masing mengajar anak masing-masing. Macam mana nak buat dakwah di tempat yang masih kuat berpegang dengan amalan nenek moyang? Dia sebenarnya berpegang dengan amalan nenek moyang tu sama dengan orang musyrikin Mekah lah. Bukan makna yang pegang pada amalan nenek moyang tu musyrik, tak. Tapi bila dia pegang pada amalan nenek moyang, orang musyrikin Mekah pun dia pegang pada amalan nenek moyang mereka lah. Sembah berhala, itu amalan nenek moyang mereka. Bunuh anak, itu amalan nenek moyang mereka. Rasuah, riba, apa lagi, zalim, ambil hak orang. Semua amalan keturunan. Dan dalam keadaan itulah Allah turunkan Al-Quran dan Allah utuskan Nabi. Dan Nabi sampaikan Al-Quran satu demi satu. Di cara dia, saya tak nampak cara lain. Apa keadaan madu'un kita, apa keadaan tempat yang kita nak dakwah, mesejnya mesti Quran. Sebab Quran saja yang boleh merawat semua masalah. Penyakit amalan masyarakat yang sesak ke, penyakit syirik ke, penyakit gangguan ke, semua Quran sahaja yang boleh sebagai sifat kepada semua masalah itu. Jadi ajarlah Quran mereka satu persatu, insya-Allah. Saya rasa yang ikut kelas tadabbur ni, daripada feedback yang saya dapat, ramai yang ikut kelas tadabbur ni asalnya amalkan amalan nenek moyang mereka. Amalkan amalan yang bukan sunnah Nabi. Tapi bila dia faham Quran, Quran yang suruh mereka ikut Nabi, automatik mereka dengan mudah meninggalkan amalan nenek moyang. Sebab apa? Sebab mereka faham
Yang suruh tinggal tu Allah. Sebab mereka belajar daripada Quran. Jangan kita suruh. Kalau kita suruh tinggal, orang susah nak terima. Sebab dia nampak itu arahan daripada kita. Siapa kita? Jadi tidak ada yang paling berkesan untuk mengajak manusia meninggalkan amalan yang tak betul kecuali dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Mana boleh tinggal dunia? Tinggal dunia tak boleh. Mustahil kita tinggal dunia. Sebab dunia adalah jambatan ke akhirat. Kalau dia tinggal dunia, sebenarnya dia telah bakar jambatannya ke akhirat. Dunia, kata ulama, mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam untuk kita dapat hasil di akhirat. Bila dia tolak dunia, makna dia tidak ada tempat untuk bercucuk tanam. Dan dia tak akan dapat hasil di akhirat. Jangan tolak dunia, tapi guna dunia untuk mendapat akhirat. Betul ke dunia bunian wujud seperti digambarkan dalam drama dan filem? Dan adakah orang bunian termasuk golongan jin? Jika wujud ada dalil, mula-mula dia ambil sumber dia drama. Lepas tu baru tanya, ada tak sumber daripada Quran? Kan dah terbalik tu. Sepatut dia tanya dulu, ada tak dalam Quran? Lepas tu baru tengok drama. Dia sebenarnya tidak ada. Dunia bunian tak ada. Dalam Quran tak ada. Quran ada sebut perkataan bunian. Kan? Allah kata, innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Cuba cari surah Saf ayat 2, 3 ke. Ada perkataan bunyan dalam Quran. Tapi bunyan di situ bukan maksud orang bunyan. Bunyan di situ ialah maksudnya Allah cinta, Allah suka orang yang berperang pada jalan Allah, dan mereka berperang tu, cara mereka berperang seperti satu pasukan seumpama bangunan yang tersusun kemas. Bunyan makna satu binaan marsus yang tersusun kemas. Jadi bunyan maksud yang tersusun, yang kemas, yang sistematik. Bukan orang bunyan. Jadi jawapannya, orang bunyan tidak ada, dalil tidak ada daripada Quran, ada pun tak ada. Bahkan Allah sebut dalam Quran dan juga Nabi sebut, yang Allah cipta makhluk bernyawa ada 3 jenis sahaja. Pertama, jin. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, manusia. 3 je. Jadi kalau kata bunyan, kalau betul ada bunyan, dia masuk dalam kumpulan jin. Bila sampai pada orang Melayu, dia namakan macam-macam. Hantu, bunyan, toyol, kan? Hantu Kak Limah. Semua tu sebenarnya masuk dalam jin. Jadi apa-apa yang tak nampak, dia adalah jin. Nama apa sekalipun, sebenarnya satu nama saja, iaitu jin. Ahli ibadah termasuk tak dalam golongan ahli sufah? Bagaimana kita hendak menolak kenyataan yang berkata ahli sufah ini pemalas, mengharapkan ihsan sahabat untuk makan? Okey, ada ahli ibadah, sebahagiannya termasuk daripada ahli sufah. Ada, bukan semualah. Bukan semua. Kemudian ada dakwah mengatakan ahli sufah ni pemalas. Subhanallah, Allah puji ahli sufah. Allah puji ahli sufah dalam Al-Quran. Ada ahli sufah tu yang berhijrah daripada Mekah. Yang berhijrah daripada Mekah. Asalnya mereka ada harta, tapi sebab bila berhijrah tinggal semua harta, maka mereka menjadi fakir. Allah puji mereka fakir sebab meninggalkan harta demi kerana Allah. Jadi macam mana mereka pemalas? Mereka berjihad, mereka meninggalkan harta, mereka hijrah kerana Allah. Bahkan Allah sebut dalam Quran, ahli sufah ni, bila Nabi istihaja perang, mereka terus jumpa Nabi. Mereka minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, bawalah kami untuk pergi berjihad. Kalau pemalas bekerja, macam mana rajin berjihad? Kalau pemalas bekerja, macam mana rajin berjihad? Tak mungkin. Kalau malas bekerja, berjihad lagi malas. Jadi bila Nabi isytihar perang, jihad, ahli sufah ni terus jumpa Nabi, minta Nabi bawa mereka. Mereka nak mati syahid. Maka Nabi beritahu, kami tidak ada kenderaan untuk bawa kamu. Apa reaksi ahli sufah bila Nabi kata tak ada kenderaan? Maka mereka berpaling dan terus menangis. Sebab hati mereka betul-betul nak berjihad dan mati syahid. Jadi sangat tidak betul mendakwa ahli sufah itu pemalas. Ada juga yang pergi bekerja. Kadang-kadang kita kena faham suasana Madinah.
masa tu bukan semua orang boleh bekerja dan bukan peluang pekerjaan ada banyak macam tempat kita sekarang. Sangat tidak patut kita menuduh ahli sufah yang merupakan sahabat Nabi pemalas. Wallahu alam. Apa maksud jangan jual agama dengan murah? Jual agama dengan murah, dengan harga yang murah ialah demi kerana nak dapat dunia. Dunia ni Allah sifatkan dalam Quran samanan qalila. Dunia ni Allah kata samanan qalila, harga yang sangat sedikit. Bila tu? Bila dibanding dengan akhirat. Jadi bila dibanding dengan akhirat, dunia walaupun satu dunia ni milik kita, walaupun satu dunia ni adalah emas dan milik kita, Allah kata bila dibanding dengan akhirat tidak ada nilai. Samanan qalila. Jadi maksud menjual agama dengan harga yang murah iaitu dia tak sanggup menyampaikan kebenaran demi nak jaga periuk nasibnya, iaitu dunia. Ini jual agama. Dia sembunyikan kebenaran demi untuk menjaga jawatannya, demi untuk mendapat pangkat. Maka Allah sifatkan mereka ini menjual agama, iaitu sembunyikan agama untuk dunia yang harganya sangat sedikit. Wallahu alam. Adakah terlambat untuk mula tadabbur dengan anak lelaki berusia 15 tahun sedangkan sekarang dia juga sibuk dengan pelajaran? Tak ada yang terlambat. Tak ada yang terlambat. Yang terlambat ni bila dah mati ya. Bila dah mati. Dan Nabi pun sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan yang dikira ialah di hujung. Jadi anak kita masih 15 tahun kan. Masih remaja, belum terlambat. Selagi dia bernyawa, selagi dia berakal waras, belum masih ada. Tengok yang bunuh 100 orang kan. Itu bukan umur 15 tahun tu. Mungkin 50 tahun. Tapi terlambat tak untuk dia bertobat? Tak. Dia bertobat dan belum buat apa-apa dia ahli syurga. Wallahu alam. Betul ke ilmu sifat 20? Tidak ada lebih lagi. Saya tak tahu. Tapi tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Nabi dan para sahabat tak pernah belajar sifat 20. Imam Syafi'i, Imam Empat ni pun tak pernah belajar sifat 20. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, umat yang akan datang ni, umat yang terkemudian tak mungkin jadi baik. Tak mungkin jadi baik melainkan menggunakan apa yang menyebabkan orang dahulu jadi baik. Orang dahulu jadi baik sebab apa? Dengan Quran dan hadis. Jadi kalau orang kemudian nak jadi baik, kena guna kaedah yang sama. Iaitu guna Quran dan hadis. Dan Nabi juga sebut, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu betul-betul berpegang, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita pegang pada Quran dan hadis, memang tidak ada sifat 20. Dan Nabi jamin tak akan sesat. Wallahu alam. Ada orang tangkap jin dan masuk dalam botol dan dia tutup botol dan dia buang ke sungai. Saya tak tahulah. Saya nak tanya orang tangkap jin dan masuk dalam botol, dia pernah tangkap tak jin yang duduk sebelah dia, Qarin tu? Dia tangkap tak? Kalau dia tangkap, dia selamatlah daripada bisikan jin. Mana dia akan buat benda baik je. Jadi kalau nak tangkap jin orang lain, tangkap jin sendiri dulu, Qarin yang sebelah tu. Kalau berjaya tangkap jin sebelah, okeylah. Wallahu alam. Adakah wujud makhluk lain selain di atas muka bumi ni? Seperti di planet lain. Bolehkah hidup di planet lain? Tidak ada dalil. Yang ada dalil yang hidup di langit ialah malaikat sahaja. Yang bernyawa lah. Selain daripada itu banyaklah planet-planet, bintang, bulan, matahari. Tapi yang bernyawa, yang ada dalil malaikat saja. Yang selain daripada itu tidak ada dalil. Wallahu alam. Dan kita pun tak perlulah sibuk siapa duduk kat langit kan. Sebab yang dalam rumah kita pun kadang-kadang 3 orang je. Itu pun tak tahu duduk kat mana. Apa maksud sufi haraki? Sufi haraki. Orang kita ni memang cekaklah mereka istilah. Sampai setengah orang dengar tu macam kagum je. Sufi haraki. Dalam Quran tak ada. Ayat yang paling mengkagumkan sehingga jin kagum ialah ayat Quran.
Tapi di Al-Quran tidak ada sufi haraki. Jadi kalau nak kagum bukan dengan istilah manusia, tapi kagumlah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma makna sufi ni suci. Sufi ni pertama daripada suf. Suf ni mana bulu kambing kan? Sebab dulu orang yang miskin biasanya dia letak pakai bulu kambing. Tapi akhirnya digunakan kepada orang yang nak menyucikan diri. Tazkiyatun nafsi. Haraki pula sentiasa bergerak, harakah. Ada akhbar harakah kan? Akhbar harakah yang sentiasa bergerak. Jadi sufi haraki mana? Orang yang belajar tasawuf, yang membersihkan jiwa dan sentiasa bergerak. Apa maksud sebalik itu saya tak tahu. Cuma dari segi bahasa, itulah maksudnya. Apa nasib jin Islam di akhirat nanti? Sebelum fikir nasib jin Islam, fikirlah nasib Melayu Islam. Adakah manusia juga, subhanallah. Cuba tengok surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Kalau kita baca Quran, kita tahu jawapannya. Allah kata apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kami telah masukkan ramai ke dalam neraka Jahannam, jin dan manusia. Jin yang mana ni? Jin yang tak beriman, Allah masuk neraka Jahannam. Makna sebaliknya apa? Kalau beriman masuk syurga. Jadi jin yang Islam akan masuk syurga bersama kita. Kita akan nampak tak jin dalam syurga? Dan jin nampak tak kita? Wallahu a'lam. Tunggu kita masuk, tengok. Jumpa tak jin? Kita yang tua ni pun baru start tadabbur. Tak apa. Belum mati kan? Oh, daripada Thailand. Nabi hantar ahli sufah pergi mengajar Quran, semua dibunuh. Tak, itu bukan semua ahli sufah lah. Yang Nabi hantar tu 70 orang ahli qurra. Dia tak banyak ahli sufah. Al-qurra, penghafal Al-Quran. Kalau sebut ahli sufah tak tepatlah. Mungkin sebahagian daripada 70 orang qurra yang menghafal Quran tu, yang pergi mengajar tu, ada sebahagiannya adalah ahli sufah. Tapi bukan semuanya ahli sufah. Yang pasti semuanya ahli qurra. Selepas pensi dari jawatan barulah dengan tadabbur, rasa terlambat 60 tahun. Tak terlambat. Kalau rasa terlambat, kerja cepat-cepat. Ustaz, boleh tak saya solat selalu takbir Allahu Akbar sebut berkali-kali, Ustazah? Saya ajar. Katanya memuji, salah. Itu pakai akal. Agama tak boleh pakai akal. Apatah lagi ibadat. Ibadat mesti ikut Nabi. Nabi tak pernah angkat takbir berkali-kali. Nabi tak pernah sebut Allahu Akbar berkali-kali. Angkat takbir ikut cara Nabi sekali saja. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Takbiratul ihram wajib ke dilafazkan? Ya, wajib dilafazkan. Jahar. Mesti didengar. Kalau begitu yang pekat macam mana? Jangan risau yang pekat tu. Risaulah yang tak pekat tapi macam pekat. Yang pekat tak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menyusahkan, membebankan, melainkan setakat dia mampu. Kalau dia tak dengar, tak ada masalah. Bukan berdosa baginya. Dah. Okey. Kita jumpa malam ni. Malam ni ada edisi tadabbur khas. Kita sambung yang minggu lepas. Tajuk dia sama tapi soalan, kita sesi soal jawab soalan. Soalannya berbeza dan jawapan mungkin berbezalah. Tajuk dia yang lepas ialah COVID-19, musibah ataupun nikmat, siri yang kedua. Kita jumpa malam ni pukul 9 suku insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل